Solat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya, solat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa pentingnya solat dalam sumber kekuatan dan ketenangan. Dengan melaksanakan solat dengan khusyuk, kita tidak hanya memenuhi kewajipan, tetapi juga memperkuatkan hubungan kita dengan Allah. Setiap kali kita menunaikan solat, kita diberikan kesempatan untuk merenung, bersyukur dan meminta petunjuknya yang membawa kepada kedamaian dalam setiap langkah kehidupan kita. Buku Cintai Solatmu oleh Muhammad Razali Kamaruddin dan Azlina Ibrahim membahas tentang solat dalam kehidupan seorang Muslim. Bagusnya buku ini sebabnya buku ini mengajak pembaca untuk memahami makna solat, bukan hanya sebagai kewajipan tetapi juga sebagai sumber ketenangan dan kedamaian. Dengan mengupas pelbagai aspek solat, termasuk teknik untuk memperbaiki niat, khusyuk dan keberkesanannya dalam ibadah. Penulis memberikan panduan praktikal dan motivasi untuk meningkatkan kualiti solat kita. Buku ini juga menyentuh tentang hubungan antara solat dan kehidupan seharian. Buku ini mengandungi 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu pengembara di bumi Tuhan, yakni bangkitkan kesedaran bahawa kita sebagai seorang pengembara yang singgah seketika sahaja di bumi Tuhan, yang mempunyai tujuan dan juga matlamat yang perlu dicapai supaya berangkat ke alam yang berikutnya. Manakala bahagian yang kedua pula iaitu hidup bersama solat, yang mana ia menerangkan tentang membangkitkan kesedaran bahawa hakikat kehidupan kita di buminya ini bersama dengan solat. Seterusnya, bahagian yang ketiga iaitu menjiwai solat. Ianya lebih kepada praktikal bagi membimbing segala aspek yang berkaitan tentang solat. Bermula daripada menjiwai laungan azan, wudu, tempat solat dan cara solat dengan sempurna. Bagaimana langkah demi langkah dalam menjiwai setiap perbuatan dan juga bacaan dalam solat kita. Kalau nak solat kita terlaksana dengan sempurna, ayuh dapatkan buku ini dan rasai sendiri perubahannya dalam diri anda. Moga-moga buku ini menjadi sumber inspirasi dalam memperbaiki ibadah harian kita dan mendekatkan diri kita semua kepada Yang Esa. Selamat membaca. Assalamualaikum. Tuan-tuan, setiap amalan yang kita lakukan, walaupun sekecil-kecil perkara sekalipun, sebenarnya ia berpotensi untuk mendatangkan ganjaran yang berlipat kali ganda. Dalam Islam, Allah mengajar kita bahawa niat yang baik dan tindakan yang tulus pasti akan dibalas dengan kebaikan daripadanya. Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah, walaupun sekecil-kecil perkara. Ini mengingatkan kita bahawa untuk mendapatkan keredaan Allah itu tidak semestinya perlu dengan usaha yang besar. Sedangkan dengan sekecil-kecil perkara sekalipun sudah memadai dan memberi impak dan juga kesan yang sangat-sangat besar kepada kita semua. Dengan melaksanakan amalan kecil secara istiqamah dan juga berterusan, ia boleh merubah diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Yang Esa. Nak tak saya kongsikan dengan anda, sebenarnya ada banyak lagi amalan-amalan dalam kehidupan seharian kita yang sekecil-kecil perkara tapi sebenarnya ganjarannya besar di sisi Allah SWT. Buku 40 hadis amalan sedikit, pahala berganda. Buku ini mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan tentang amalan dan bacaan yang mudah, tetapi pahala serta ganjarannya sangat-sangat banyak. Pembaca akan dapat mempelajari pelbagai perkara-perkara yang mungkin kadang-kadang sekecil-kecil perkara itu kita ambil ringan. Belajar tentang ilmu agama, belajar tentang solat fardu berjemaah, melazimi solat sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain. Antara lain, kita juga akan mempelajari tentang kelebihan wudu,
kelebihan azan, kelebihan solat berjemaah, solat fardu serta solat sunat. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita boleh perolehi dalam buku ini. Tuan-tuan, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan buku ini. Amalan sedikit, pahala berganda. Mudah-mudahan ianya menjadi inspirasi buat kita semua untuk kita kumpul sebanyak mana pahala dengan sekecil-kecil perkara, ringkas, mudah, tetapi pahalanya berganda. Sekian, Assalamualaikum dan selamat membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizul Aiman dan hari ini saya ingin mengkongsikan kepada kamu semua tentang sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini diberikan tajuk Di Sebalik 114 Nama Surah-surah di dalam Al-Quran. Tahukah anda Al-Quran mempunyai 6,236 ayat bersamaan dengan 114 surah. Dan di setiap surah tersebut mempunyai maksud-maksud yang berbeza. Sebagai contoh saya bawakan dalam surah Al-Adiyat. Al-Adiyat bermaksud kuda yang berlari pantas. Dan seperti surah Al-Qari'ah yang bermaksud hari kiamat. Dan tahukah anda juga bahawa di dalam Al-Quran ada satu surah yang bermaksud wanita. Buku ini sangat ringkas dan padat dengan ilmu pengetahuan tentang kisah yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran bukan sahaja menceritakan tentang hari kiamat. Al-Quran bukan sahaja menceritakan tentang apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Malah, Al-Quran menceritakan tentang bagaimanakah proses penciptaan manusia. Al-Quran menceritakan tentang perintah-perintah Allah kepada manusia. Buku ini sangat sesuai sebagai permulaan untuk pembaca yang ingin memahami tentang Al-Quran. Khususnya buat pembaca yang baru belajar untuk memahami Al-Quran. Dan buku ini sangat sesuai untuk saudara-saudara baru kita yang baru sahaja memeluk Islam. Kerana mereka ingin mengetahui, mereka ingin mendalami tentang Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan merupakan satu mukjizat yang sangat agung. Buku ini juga sesuai untuk dijadikan bahan belajar. Kerana kandungan yang berada dalam buku ini sangat mudah difahami dan sangat bernilai. Buku kedua yang ingin saya kongsikan adalah Fahami Bacaanmu Dalam Solat, Asas Khusyuk Dalam Solat, yang mana buku ini dituliskan oleh Profesor Dr. Emeritus Ishaq Harun dan Dr. Ismail Ibrahim. Tujuan buku ini adalah untuk membantu sesiapa sahaja, khususnya saudara baru kita, bagi memahami pengertian asas dalam bacaan solat. Bila mana kita sedang solat, maka bila kita mengetahui makna-makna apa yang kita baca, sudah semestinya kita akan khusyuk dalam solat. Oleh itu, sekiranya tuan-tuan membeli buku ini, diharapkan dapat membantu yang pertama, memahami serta menghayati apa yang dibaca. Yang kedua, menunaikan solat dengan lebih bermakna dan khusyuk. Yang ketiga, kita dapat mempelajari bahasa Arab, khususnya perkataan, ayat, surah dan doa dalam solat. Kenapa? Kerana buku ini mengandungi terjemahan daripada perkataan bahasa Arab tersebut. Dan perkataan bahasa Arab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu per kata. Setiap kata diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Maka ianya akan memudahkan kita untuk memahami apa yang kita baca dalam solat. Ini kerana Imam Al-Ghazali telah memetikkan ayat Allah yang bermaksud dirikan solat untuk mengingatiku, serta hadis-hadis Rasulullah bagi menunjukkan dan menghuraikan betapa perlunya kita menghadirkan hati kita dan khusyuk semasa solat. Ini adalah penting untuk pengamal solat memahami dan menghayati apa yang dibaca dalam solat. Tahukah anda, 90% pelajar tidak faham maksud bacaan dalam solat. Ini bermaksud mereka hanya sekadar solat sahaja tanpa mengetahui makna apa yang mereka baca. Satu kajian telah dilakukan oleh pelajar
di sebuah universiti dan beberapa sekolah menengah oleh Profesor Emeritus penulis itu tadi. Dan hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa 90% pelajar tidak faham apa yang mereka baca dalam solat. Mereka hanya baca sahaja. Ish. Jadi, untuk mengatasi kelemahan ini, penulis telah mengambil satu inisiatif untuk menterjemahkan ayat, surah dan doa yang dibaca dalam solat ke dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh penulis ini mampu mendatangkan kebaikan. Jadi tunggu apa lagi? Jomlah beli. Saudara-saudara sekalian, pernahkah anda merasa seolah-olah kehidupan ini begitu penuh dengan masalah dan tantangan sehingga anda merasa terasing, jauh dari Allah? Jika anda pernah merasakan hal tersebut, anda tidak sendirian. Keraguan dan kegelisahan adalah hal yang manusiawi. Namun ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah itu dekat, lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada anda sebuah buku yang dapat mengubah cara anda merasakan hubungan dengan Sang Pencipta. Buku ini bertajuk Allah itu dekat. Sebuah karya yang bukan hanya akan menguatkan iman anda, tapi juga akan membimbing anda untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari. Jika anda sedang mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah atau merasa ingin memperdalam ikatan spiritual anda, buku ini adalah jawapannya. Apa yang membuatkan buku Allah itu dekat begitu istimewa? Pertamanya, buku ini tidak hanya berisi teori-teori tentang agama atau keyakinan. Buku ini juga menghadirkan pengalaman-pengalaman nyata, cerita-cerita yang menyentuh dan refleksi yang mendalam tentang bagaimana kita boleh merasakan kehadiran Allah di setiap aspek kehidupan kita. Penulisnya menggambarkan bahawa meskipun hidup kita terkadang dipenuhi dengan kesulitan dan ujian, Allah selalu ada dekat dengan kita. Buku Allah itu dekat menawarkan panduan untuk membantu kita merasakan kehadiran Allah lebih nyata dalam hidup kita sehari-hari. Buku ini juga menyajikan cara-cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, refleksi dan juga tindakan. Ini bukan hanya sebuah teori tetapi sebuah panduan hidup yang dapat anda terapkan secara langsung. Dengan membaca buku ini, anda akan belajar bagaimana menghadapi dugaan dengan hati yang tenang, bagaimana menerima kehendak Allah dengan ikhlas dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh syukur. Menyedari bahawa setiap kejadian dalam hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar yang hanya Allah sahaja mengetahuinya. Bayangkan, ketika anda membaca buku ini, anda merasakan sebuah pencerahan spiritual. Anda mula sedar bahawa Allah selalu bersama dengan anda di setiap langkah, di setiap keputusan dan di setiap perasaan yang anda alami. Kehadirannya begitu dekat sehingga tidak ada yang boleh memisahkan kita darinya kecuali kita sendiri yang menjauh. Jadi, mengapa anda perlu membaca buku Allah itu dekat? Kerana buku ini adalah jawapan bagi sesiapa pun yang merindukan hubungan Allah yang lebih dekat. Buku ini memberikan ketenangan batin, memperkuatkan keyakinan dan akan membimbing anda untuk menjalani hidup dengan penuh makna, menyadari bahawa kita tidak pernah sendiri. Jadi, saya mengajak anda untuk segera mendapatkan buku ini dan merasakan sendiri perubahan yang akan terjadi dalam hidup anda. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu sahaja. Luangkan waktu anda untuk memperdalam iman dan keyakinan anda melalui buku Allah itu dekat. Ini bukan hanya sekadar sebuah buku, namun juga sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah cara anda menjalankan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap daripada kita pasti ingin berjaya dalam kehidupan. Tidak kira apa pun matlamat kita, sama ada dalam urusan dunia ataupun akhirat, kita sentiasa mencari jalan untuk memperbaiki diri, menambah amalan dan mengangkat darjat di sisi Allah. Tetapi dalam kesibukan dunia yang semakin mencabar ini, seringkali kita tertanya-tanya, apakah amalan-amalan yang benar-benar dapat membawa kita ke tahap yang lebih tinggi, menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah dan manusia? Jawapannya ada di dalam buku Amalan Mengangkat Darjat. Buku ini bukan sekadar bacaan tetapi panduan komprehensif yang akan membimbing kita dalam memahami dan mengamalkan amalan-amalan yang dapat meningkatkan kedudukan kita di dunia dan di akhirat. Inilah sebabnya mengapa anda semua perlu memiliki buku ini dan menjadikannya sebahagian daripada koleksi peribadi anda.
Buku amalan mengangkat darjat disusun dengan teliti dan berdasarkan kepada sumber-sumber utama agama kita iaitu Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Setiap amalan yang dikemukakan dalam buku ini tidak sekadar teori atau sekadar kata motivasi semata-mata, tetapi ia adalah amalan yang dijamin kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya. Ini memberi kita keyakinan bahawa setiap amalan yang dilakukan akan membawa kepada peningkatan rohani yang nyata. Apa yang membuatkan buku ini berbeza daripada buku yang lain adalah pendekatannya yang sangat praktikal. Setiap bab dipecahkan kepada topik-topik yang relevan dengan kehidupan harian kita. Buku ini tidak hanya mengemukakan teori tetapi memberikan langkah-langkah yang boleh terus amalkan dalam kehidupan kita. Salah satu kekuatan utama buku amalan mengangkat darjat ialah ia tidak hanya menumpukan kepada akhirat semata-mata, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana kita boleh mencapai kejayaan di dunia ini. Buku ini mengajarkan bahawa dengan mengamalkan nilai-nilai murni yang dianjurkan oleh Islam, kita bukan sahaja mengangkat darjat kita di sisi Allah tetapi juga di hadapan manusia. Adakah kita ingin menjadi individu yang disegani, dihormati dan dicontohi dalam masyarakat? Maka kita harus memulakan dengan memperbaiki amalan kita dan buku ini adalah kunci kepada kejayaan itu. Hadirin sekalian, buku amalan mengangkat darjat bukanlah sekadar buku bacaan biasa. Ia adalah panduan untuk kita semua yang ingin mencapai kejayaan sebenar, iaitu kejayaan di dunia maupun di akhirat. Ia menawarkan panduan yang jelas, praktikal dan berasaskan sumber Islam yang sahih. Dengan memiliki buku ini, anda bukan saja akan memperkayakan diri dengan ilmu, tetapi juga membuka pintu untuk mengangkat darjat anda di sisi Allah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memiliki buku yang istimewa ini. Mari kita sama-sama berusaha menjadi insan yang lebih baik, insan yang lebih bertakwa dan insan yang lebih dekat dengan Allah melalui amalan-amalan yang dianjurkan di dalam buku amalan mengangkat darjat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan satu buku yang mana diamalkan dalam kehidupan seharian kita ini, dia akan membawa manfaat dalam kehidupan seharian kita. Buku ini bertajuk Keajaiban 40 Selawat Pilihan, yang mana dia mengandungi selawat Nabi termasuk dalam pengertian zikrullah, kerana terkandungnya di dalamnya makna doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghantar rahmat-rahmat dan kesejahteraan kepada kekasih-kekasihnya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia menerangkan dalil membolehkannya mengarang selawat serta dalil membuat untuk sesuatu selawat yang baharu. Kelebihan-kelebihan berselawat ini telah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Surah Al-Ahzab. Bermaksud kelebihan-kelebihan yang ada dalam buku Keajaiban 40 Selawat Pilihan ini, dia membolehkan kita ingin merasakan yang kita ni sangat menyayangi junjungan besar kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja yang ingin saya bincangkan pasal buku ini yang bertajuk Buku Keajaiban 40 Selawat Pilihan. Amalan dicintai Allah. Buku ini dia menghimpunkan zikir fadilat yang sangat luar biasa. Selain daripada itu, buku ini mengandungi doa mustajab, dan selain daripada itu dia mengandungi jadual amalan-amalan harian. Bermaksud buku ini setelah pun disediakan jadual amalan harian, tinggal sesiapa yang ingin melaksanakan dan mengamalkan yang apa yang jadualnya telah buku ini berikan.
Buku amalan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini amalkan dengan rasa istiqomah. Bermaksud amalkan buku ini secara berterusan mengikut jadual yang telah diberikan dalam buku tersebut. Perlu ada rasa seikhlas hati, perlukan ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia akan buku ini, orang yang mengamalkan buku ini, Allah berikan, mengundang keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberi keredaan, rahmat dan keajaiban rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas. Buku amalan dicintai Allah ini mempunyai muka surat 103, yang mana kesemuanya sekali adalah halaman yang berwarna. Selain daripada itu, buku ini dia mengandungi pelbagai doa-doa selawat, antaranya penghulu istighfar, zikir Nabi Yunus AS untuk yang bebas dari kesulitan. Selain daripada itu, dia mempunyai selawat pendek. Selain daripada itu, doa Nabi Musa, yang mana doa ini digunakan untuk orang yang ingin memohon dilimpahkan rezeki yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi satu doa, iaitu doa memberi rezeki ataupun doa bebas daripada hutang. Dan yang terakhirnya, doa daripada ingin nak masuk syurga dan senang untuk kita menghadapi sakaratul maut nanti. Pernah tak kita bayangkan yang kita ni menghadapi satu saat-saat paling mencabar dalam hidup kita? Contohnya beberapa bulan ataupun perkara yang telah berlaku pada kita, ataupun kita kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber rezeki buat keluarga kita. Dan kita dah berusaha mencari pekerjaan yang baru, tapi setiap usaha menemui jalan buntu. Hutang semakin menimbun dan kita mula merasa tertekan, buntu dan hilang arah. Apa yang menyedihkan lagi, kita mula merasakan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala jauh sangat daripada kita. Kita tertanya-tanya, kenapa semua ini berlaku pada diri kita? Adakah Allah tidak lagi mendengar doa-doa? Malam-malam kita dihabiskan dengan air mata, memikirkan masa depan keluarga kita yang semakin suram. Kita mula merasa hilang harapan, seolah-olah diri kita ini keseorangan menghadapi dugaan yang terlalu berat ini. Pernahkah anda berada seperti situasi yang telah diceritakan sebentar tadi, iaitu seolah-olah anda merasa hilang arah dan seolah-olah Allah ni jauh dari hidup anda? Ketika ujian melanda tanpa henti, kadang-kadang kita merasa seperti doa kita tidak lagi didengar dan harapan mula pudar. Namun ketahuilah, Allah sentiasa dekat, lebih dekat daripada apa yang kita sangkakan. Buku Allah itu dekat oleh bingkisan hati adalah karya yang sempurna untuk anda yang sedang mencari jawapan dan kekuatan ketika menghadapi cabaran hidup. Buku ini ditulis dengan penuh kasih sayang, membawa kisah-kisah dan refleksi yang mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap kesusahan, Allah sentiasa bersama dengan kita. Allah mendengar setiap doa kita, memahami setiap air mata kita yang jatuh, dan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya walau sebesar mana pun ujian itu. Kenapa buku ini penting untuk anda? Yang pertamanya, penghibur di saat duka. Buku ini membawa kisah-kisah yang menyentuh hati, menguatkan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada dengan kita walaupun ketika kita merasakan tidak mampu lagi untuk bertahan. Yang kedua, memulihkan harapan dan ketenangan. Buku ini akan membantu anda menemui semula harapan yang mungkin hilang dan memberikan ketenangan jiwa yang amat diperlukan dalam mengharungi setiap cabaran. Buku Allah itu dekat bukan sekadar bacaan, tapi satu pelukan rohani yang mengingatkan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendampingi kita, lebih-lebih lagi dalam waktu yang sukar. Dapatkan buku ini sekarang untuk diri anda, atau hadiahkan kepada seseorang yang mungkin memerlukan penguat semangat dalam hidup mereka. Ingat, Allah sentiasa bersama dengan kita dan Allah itu sentiasa dekat. Pernah tak anda menjadi seorang ibu di usia muda yang baru sahaja melahirkan anak pertama, tetapi kegembiraan menyambut kelahiran bayi itu tidak bertahan lama?
kerana anda berhadapan dengan cabaran baru yang tidak pernah anda bayangkan. Setiap malam, bayi anda sering menangis menyebabkan anda kekurangan tidur dan berasa keletihan yang melampau. Hari-hari anda dipenuhi dengan perasaan tertekan kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan tanggungjawab sebagai ibu, mengurus rumah dan menjaga anak yang baru lahir. Anda juga mula merasa sepi kerana suami anda sibuk bekerja dan anda jarang dapat berkongsi rasa letih atau mendapat sokongan emosi. Perasaan bersalah mula menghantui diri anda apabila anda merasa tidak mampu untuk menjadi ibu yang sempurna untuk anak anda. Setiap hari anda akan menangis sendirian, tertanya-tanya, adakah anda cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Adakah anda pernah berada di situasi tersebut? Pernah merasa keletihan dan kesunyian sebagai seorang ibu? Setiap hari penuh dengan cabaran dan kadang-kadang anda merasa seperti dunia terlalu berat di bahu anda. Tetapi ketahuilah, anda tidak bersendirian. Anda jangan risau. Buku Ibu Kita Kuat oleh Umi Bella dan Mama Mimi adalah peneman setia untuk anda. Ditulis khas untuk para ibu yang menghadapi pelbagai cabaran dalam menguruskan rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Buku ini menawarkan kisah-kisah inspirasi dan sokongan moral yang akan memberikan kekuatan baru dalam hidup anda. Buku ini menyentuh perasaan para ibu yang pernah merasa penat, hilang arah atau kesepian. Dengan setiap kisah yang ditulis dengan penuh kasih sayang, anda akan menemui bahawa perasaan anda adalah normal dan ada cara untuk kita bangkit dari segala kesukaran. Kenapa anda perlu memiliki buku ini? Yang pertamanya, motivasi untuk terus kuat dalam menghadapi cabaran membesarkan anak dan menjaga keluarga sambil menjaga kesejahteraan diri. Yang kedua, panduan untuk menjaga keseimbangan antara tanggungjawab sebagai ibu dan kepentingan untuk diri sendiri agar anda tidak terus terperangkap dalam keletihan emosi. Ibu Kita Kuat akan menjadi teman baik yang sentiasa memahami apa yang anda lalui. Temui kembali kekuatan dalam diri anda dan ketahuilah bahawa sebagai seorang ibu, anda lebih kuat daripada apa yang anda bayangkan. Dapatkan buku ini sekarang dan kongsikan kekuatan itu dengan ibu-ibu lain di luar sana yang juga memerlukannya. Jadi apa tunggu lagi? Mari sama-sama kita dapatkan buku ini.